Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya-Allah hari ini tajuk pembelajaran kita iaitu dalam bab akidah. Okey, kita masih lagi dalam tajuk dosa besar dan juga dosa kecil. Jadi, saya rasa tajuk ini adalah merupakan tajuk yang sangat biasa kita dengar berkenaan dengan dosa. Cuma apakah perincian yang akan kita dapat daripada tajuk ini? Jom, mari sama-sama kita dengarkan. Baiklah anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa ini adalah merupakan balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dimaksudkan dengan dosa. Jadi ada dua perkara. Sama ada orang tu tadi meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun di melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang melakukan dua perkara ini tadi, dia akan mendapat dosa iaitu balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi kita dah tahu apa dimaksudkan dengan dosa tadi. Maka apa dia contoh-contoh dosa yang ada di atas dunia ni yang mungkin kita pernah buat, kan? Tak ada orang yang tidak melakukan dosa kecuali Nabi dan juga Rasul, sebab mereka itu adalah maksum. Jadi apa antara dosa-dosa yang pernah kita buat lah? Cuba ingat-ingatkan balik, kan? Jadi antaranya ialah yang pernah kita lakukan, mencaci dan mencarut, kan, mengatakan benda-benda yang tak elok, cakap benda-benda yang tak bagus didengar oleh telinga, mencarut, menyebut perkataan yang orang kata tidak disarankan dalam Islam. Jadi perkara-perkara macam ni, mencaci ni, dia boleh menyebabkan berlakunya penghinaan, maka dia jatuhlah dosa dalam perkara tersebut. Okey, kemudian yang kedua antaranya berkapal, kan. Ni couple ni biasalah dalam kalangan remaja, dalam kalangan pelajar. Berkapal ni, istilah couple ni ada pakwa ataupun ada makwa pun dalam Islam hukumnya adalah haram. Sebab apa haram? Sebab dia membawa kepada perzinaan itu sendiri. Okay? Mungkin kita kata baru couple je, belum zina. Ya, titik-titik permulaan yang membawa kepada zina juga hukumnya adalah haram. Seterusnya yang ketiga ialah makan atau minum benda-benda yang haram. Ni mungkin pernah kita buat, sama ada kita sedari ataupun kita tak sedar. Kita pernah makan ataupun kita pernah minum benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau babi tu jauhlah kita tak makan, kan. Tapi kalau macam minuman, mungkin ada yang pernah minum arak ke, kan, minum apa lagi, benda-benda yang boleh memabukkan dan sebagainya lah. Jadi itu termasuk dalam perkara-perkara yang dosa sebab dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya bertengkar dan bergaduh juga termasuk dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memutuskan silaturahim, jadi mereka ini bukan dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya memutuskan silaturahim akibat daripada bertengkar dan juga suka bergaduh tu tadi. Jadi ni antara contoh-contoh dosa lah. Jadi kebanyakan contoh-contoh ni kalau kita lihat adalah merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalau dosa apabila kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pun banyak jugalah. Contohnya kita meninggalkan solat, kita meninggalkan puasa, kita apa lagi, kita meninggalkan ketaatan kepada kedua ibu bapa. Itu semua termasuk dalam dosa-dosa yang akan mendapat balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi seterusnya kita lihat apakah dia dalil ataupun bukti
bukti yang didatangkan sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang dosa. Jadi di sini kita akan lihat satu dalil, iaitu daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana Rasulullah SAW telah pun bersabda, seperti mana berikut hadisnya. Anin Nawas bin Sim'an al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al-birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yatli'a alaihi nas. Daripada An-Nawas bin Sim'an al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan dan akhlak yang baik, kebaikan ialah akhlak yang baik, manakala dosa ialah sesuatu yang membuat hati gementar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa. Ini maksudnya satu yang baik, kebaikan tu adalah merupakan satu akhlak yang mulia. Tetapi dosa, siapa yang melakukannya, dia akan membuatkan setiap hati melakukannya akan merasa gementar dan bimbang. Sebab dia tahu bahawa walaupun orang lain tak nampak dia melakukan dosa tersebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak dosa-dosa yang dilakukan tadi dan dicatat oleh malaikat di sebelah kiri kita. Malaikat atid sentiasa mencatat perkara kejahatan yang kita lakukan tadi. Sebab itulah dia rasa gementar, sebab itulah dia rasa takut apabila melakukan dosa. Sebab secara semula jadi manusia tahu itu adalah bersalahan dengan konsep fitrah manusia itu sendiri, dan dia tidak suka apabila dia melakukan dosa tadi orang lain juga mengetahuinya. Tapi hari ini kita hairan sebab ada orang bila dia melakukan dosa, malah dia semakin mewar-warkan dosa dia kepada orang lain. Dia menceritakan dosa yang kepada orang lain. Sedangkan Allah dah tutup, dah baik-baik dia punya aib dia Allah tutup. Tetapi dia sendiri yang buka aib dia sehingga orang mengetahui dosa-dosa yang dia lakukan. Na'udzubillah min zalik. Okey, baiklah, sedikit informasi dekat sini, iaitu seseorang yang akil baligh yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini digelar asi. Jadi siapa orang Islam yang telah berakal, yang telah baligh, sekiranya dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini dipanggil asi, iaitu orang yang melakukan maksiat, ataupun orang yang melakukan dosa lah pada Allah Subhanahu. Okey, baiklah anak-anak. Kita mengetahui bahawa sekiranya kita melanggar perintah Allah ataupun kita melakukan larangan Allah SWT, kita akan mendapat dosa di sisi Allah SWT. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keadaan yang dikecualikan orang tadi mendapat dosa. Apa keadaan-keadaan tersebut? Antaranya ialah pertama, melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Jadi maknanya dia melakukan perkara tersebut secara dia tak sengaja, dia melakukan tanpa dalam keadaan dia menyedari perkara tadi dia lakukan. Contohnya mungkin dalam keadaan dia terlupa. Kalau dalam keadaan terlupa tu memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya hilang ingatan seperti gila. Jadi orang gila ni tadi dia tidak akan berdosa lah dalam perbuatan yang dilakukan sebab dia tidak berakal. Sedangkan kita tahu bahawa orang yang berdosa tadi adalah bagi mereka yang mukallaf, iaitu orang Islam yang mukallaf, iaitu yang berakal dan juga yang telah baligh. Dan yang seterusnya, dia tidak tahu perbuatan tersebut berdosa, iaitu dia jahil, tetapi jika disengajakan, dia tidak mahu mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan hukum hakam dalam Islam ni tadi, maka ia tetap dianggap berdosa juga. Maksud jahil kat sini memang tak sampai lah, tak sampai syariat Islam tu pada dia. Mungkin duduk dekat ulu mana katnya kan. Jadi tak sampai. Tak ada orang yang sampaikan dakwah tu pada dia dan menyebabkan dia tidak tahu perbuatan itu adalah berdosa. Tapi hari ini kita tengok dakwah Islam telah sampai ke seluruh pelosok dunia. Rasanya kat mana-mana ceruk pun insya-Allah dah sampai. Jadi kalaulah
Islam tu sampai dan kita sengaja tak nak belajar benda tu dengan alasan supaya biarlah aku tak tahu, bila tak tahu nanti tak apalah kan. Orang kata tak berdosa jika kita melakukan dosa tersebut. Jadi tidak, dalam Islam kalau sengaja tak nak belajar, maka dia tetap juga berdosa sekiranya dia melakukan dosa tersebut. Okey, baiklah semua. Kita lihat pula kepada bahagian dosa. Dosa ini ulama membahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama dosa besar dan yang kedua ialah dosa kecil. Baik, walaupun dibahagikan dosa besar dengan dosa kecil, sebenarnya tidaklah menunjukkan dosa kecil bolehlah kita buat. Tidak. Dibahagikan supaya kita mengetahui bahawa dosa ini memang sangat, orang kata, berat. Dia punya azabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dosa yang kecil. Jadi oleh kerana itulah dibahagikan. Tapi umumnya ia tetaplah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar atau kecil, ia tetap berdosa dan kita akan mendapat balasan buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dosa besar. Dosa besar ni adalah merupakan dosa ataupun kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia, dan amaran azab yang pedih di akhirat. Ini maksudkan dengan dosa besar. Maksudnya dia ada hukuman yang tertentu dekat dunia. Contohnya contohnya kita tengok kat sini, hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam hukum hudud. Itu adalah bukan hukuman-hukuman yang Allah dah tetapkan dekat dunia. Ataupun ada juga dosa besar ni tadi, dia tidak ada hukuman tertentu dekat dunia, tetapi mendapat azab yang pedih di akhirat. Baik, apa contoh-contohnya adalah misalnya menderhaka kepada kedua bapa. Dia tak ada hukuman tertentu di dunia. Allah tak tetapkan kalau kita lawan cakap mak ayah, kita kena potong lidah ke, tak ada. Tetapi dia akan mendapat azab yang pedih di akhirat. Selain dia tidak akan mendapat keberkatan hidup di dunia. Jadi apa contoh-contohnya dosa besar kat sini? Antaranya ialah menderhakai kedua ibu bapa. Ini adalah dosa mendapat azab di akhirat, azab yang pedih di akhirat. Kemudian berzina ataupun liwat, ini adalah dosa besar yang ada hukuman tertentu di dunia, iaitu bagi orang yang berzina, dia kalau sebelum berkahwin, hukuman dia kalau disabit kesalahan 100 kali sebatan. Kalau dah berkahwin, maka direjam sehingga mati. Itu Allah dah tetapkan. Seterusnya yang ketiga ialah minum arak dan menghisap dadah. Pun sama juga, ini adalah juga termasuk dosa yang dikenakan hukuman di dunia. Nabi menetapkan hukuman bagi orang yang minum arak adalah disebat 40 kali sebatan. Seterusnya menyekutukan Allah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, menyekutukan Allah ini dia tidak ada hukuman tertentu di dunia, tetapi Allah menjanjikan azab yang pedih di akhirat. Apa yang paling menakutkan ialah bila kita menyekutukan Allah SWT, dosa tadi tidak diampunkan oleh Allah SWT, dan kita bimbang kita akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya ialah berjudi. Pun sama, termasuk dalam dosa besar, juga tidak ada hukuman tertentu di dunia tetapi mendapat amaran azab yang pedih di akhirat. Dan seterusnya ialah mencuri. Yang ini ada hukuman tertentu di dunia, iaitu bagi orang yang mencuri, Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahawa hendaklah mereka dipotong tangannya. Maksudnya tangan tu tadi di bahagian pergelangan tangan. Dan seterusnya, contoh yang lain ialah meninggalkan solat fardu. Meninggalkan solat fardu juga adalah merupakan dosa besar, tetapi dia tidak ada hukuman tertentu di dunia. Tak adalah, sampai sekarang awak tengok kenapa ramai orang meninggalkan solat. Sebab dia tak ada hukuman yang Allah tetapkan. Siapa tak solat, maka hendaklah dia kena sebat 10 kali. Solat subuh tak tinggal 10 kali. Solat zuhur tinggal 10 kali. Allah tak tetapkan hukuman ni, tetapi Allah menetapkan siapa yang tinggalkan solat fardu, dia akan mendapat amaran azab yang pedih di akhirat. Jadi ini maksudkan dosa-dosa besar. Sama ada
dosa ni tadi ada hukuman dekat dunia, hukuman-hukuman tertentu yang Allah dah tetapkan dekat dunia, ataupun tidak ada hukuman dekat dunia tetapi Allah menetapkan dia akan mendapat amaran azab yang pedih di akhirat. Okey, itu adalah maksud dosa besar dan contoh-contoh dosa besar. Okey, baiklah. Jadi apa kesannya kalau kita melakukan dosa besar ni tadi? Jadi kalau orang melakukan dosa besar, dia boleh dikenakan qisas, hudud, ta'zir. Qisas ni maksudnya balas balik. Contohnya kalau dia membunuh, dia boleh dibunuh balik. Hudud yang tadilah, kalau sekiranya dia berzina, dia boleh disebat 100 kali sebatan. Ta'zir iaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah lah. Contohnya macam kita kalau dekat Malaysia, orang yang tak puasa, maka pemerintah dah tetapkan hukuman siapa tak puasa, dia boleh kena tangkap dan boleh didenda ataupun dipenjarakan ke. Itu adalah takzir. Okay. Dan selain pada itu, dia juga boleh diseksa dalam neraka di akhirat jika dia tidak bertaubat. Jadi dosa besar ni tadi kita boleh menghapuskannya, maknanya kita bolehlah menghilangkan dosa-dosa besar ni dengan cara macam mana? Dengan cara bertaubat, iaitu dengan taubat nasuha. Jadi orang yang nak menghapuskan dosa besar dia mesti bertaubat dengan taubat nasuha, iaitu taubat sebenar-benar taubat. Jadi apa dia taubat nasuha ni? Taubat nasuha ni nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan taubat nasuha. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang hamba-Nya yang apabila dia melakukan dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita ni tak lepas daripada melakukan kesalahan, maka kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita lihat pula apakah dia maksudkan dengan dosa kecil. Okey, dosa kecil ni adalah merupakan kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau tidak mendapat amaran azab yang keras di akhirat. Maksudnya dosa kecil ni dia tak ada hukuman tertentu dekat dunia. Allah tak tetapkanlah apa hukuman-hukuman yang dikenakan bagi mereka yang melakukan dosa ini. Tetapi dia akan mendapat azab di akhirat. Cuma azabnya tidaklah sekeras azab dosa besar. Okey. Baik, apa dia contoh-contoh dosa kecil ni? Ialah contohnya bermain-main semasa solat. Sampai menyebabkan solat kita tadi tidak sah. Ini adalah termasuk dalam dosa kecil. Okey. Kemudian yang kedua ialah membuang masa, melakukan perkara yang sia-sia sehingga mengabaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, seterusnya melihat aurat orang lain itu juga termasuk dalam dosa kecil. Tapi kena ingatlah, melihat aurat orang lain ni kalau kita sentiasa melihat orang-orang lain, lama-lama kecil itu akan jadi besar kan. Lama-lama sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So hari ni lihat, besok lihat, makin lama makin banyak dosa tu tadi. Maka yang kecil pun akan jadi besar juga. Okey, dan seterusnya ialah hiburan yang berlebihan. Kita hari ni leka dengan hiburan, tengok nyanyian, tengok cerita apa tu. Tak salah sebab kita ni memang suka kepada hiburan untuk sebagai satu cara mungkin nak hilangkan stres kan. Tak boleh, tapi janganlah sampai berlebihan sehingga melalaikan kita daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, dan seterusnya ialah membuang sampah merata-rata. Ini juga termasuklah dalam dosa kecil kan, sebab bila membuang sampah merata-rata ni akan mengundang pelbagai perkara-perkara buruk yang lain, menyebabkan alam ini tercemar dan sebagainya. Okay, dan seterusnya ialah mengabaikan kebersihan diri, tak mandi contohnya, seminggu tak mandi sampai memudaratkan, ataupun bila keluar macam musim sekarang ni, bila kita keluar balik kita tak basuh tangan, terus menyentuh muka, itu menyebabkan kita boleh mendapat penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kita. Jadi sebab itulah dia berdosa bila kita mengabaikan kebersihan diri, dan seterusnya ialah melakukan perkara yang sia-sia. Melakukan perkara sia-sia ni sama ada dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan yang tidak mendatangkan faedah daripada sudut agama kita. Jadi ini adalah antara dosa-dosa kecil. Jadi
dosa kecil ni tadi, bezanya dengan dosa besar ialah dosa besar dia ada hukuman tertentu dekat dunia, tapi dosa kecil tidak ada hukuman tertentu dekat dunia. Dosa besar dia akan mendapat azab yang keras di akhirat, tetapi dosa kecil azabnya tidaklah sekeras dosa besar. Itu perbezaan antara dosa besar dan juga dosa kecil. Okey, baiklah, apakah dia akibat kalau kita melakukan dosa kecil ini? Yang pertama, dosa kecil akan menjadi dosa besar sekiranya kita bangga melakukan dosa kecil tadi. Kita buat, lepas tu kita heboh-hebohkan dekat orang, kita tunjuk perbuatan dosa kita tu tadi. Jadi asalnya dia kecil je, tapi akhirnya menjadi besar. Kemudian berterusan melakukan dosa kecil tadi, sentiasa buat kan. Contohnya macam tadi kita tengok aurat orang lain, besok tengok lagi, lama-lama dosa yang kecil tadi akan jadi besar. Okey, menganggap dosa tu kecil je di sisi Allah. Kita anggap alah, kecil je lah benda tu, tak ada apalah. Jadi bila kita anggap dosa tu kecil, sebenarnya dia adalah dosa, dia akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita meremeh-remehkan dosa tu tadi. Dia menceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain, bangga cerita ke orang lain. Jadi pun dia boleh menjadi dosa besar dan sebenarnya melakukan dosa kecil tersebut dan diikuti pula oleh orang lain. Maknanya kita buat dosa kecil itu, lepas tu orang lain pun ikut. Itu menjadikan dosa yang kecil tadi akhirnya menjadi dosa besar. Sebab apa kita orang kata menanam benih, akhirnya benih tadi tumbuh, kita dapat hasilnya. Macam tu jugalah bila kita tunjukkan dosa-dosa yang kecil tadi kita buat, akhirnya orang lain ikut, kita pun akan sama dapat dosa daripada perbuatan tadi. Walaupun kita tak buat, orang lain buat benda tu, kita akan dapat dosa kan. Macam tu jugalah kalau perkara kebaikan, kita buat perkara kebaikan, orang lain ikut kebaikan kita buat tu, kita akan berterusan mendapat pahala selagi orang mengikut perkara kebaikan yang kita buat tu tadi. Okey. Baik, dan seterusnya, dosa kecil ni tadi dia boleh terhapus dengan cara kita melakukan amalan-amalan sunat dan memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan dan juga kebajikan. Jadi tak seperti mana dosa besar. Dosa besar dia mesti bertaubat dengan taubat nasuha. Manakala dosa kecil dia boleh terhapus apabila kita melakukan amalan sunat, kita melakukan amalan kebajikan, amalan kebaikan dan sebagainya. Okey, baiklah, kita lihat apakah dia faktor yang menyebabkan seseorang melakukan dosa. Jadi antaranya ialah jahil tentang agama. Sebab itu kenapa kita sampai tua mesti kita sentiasa meningkatkan diri kita dengan ilmu agama daripada semasa ke semasa, supaya kita tak tergolong dalam golongan orang yang jahil. Yang kedua, memandang ringan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, tak ada apalah. Ringan je lah benda tu. Jangan sibuk lah. Besok aku tahulah, aku mati, aku yang tanggung dan sebagainya. Kita pandang ringan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kita belum rasa, maka kita belum tahu macam mana azabnya. Jadi kalau orang yang dekat kubur tu boleh bangkit cerita dengan kita, wallahualam lah macam mana agaknya kan apa yang kita rasa. Dan seterusnya ialah ingin hidup bebas kan, tak nak terikat dengan apa-apa peraturan ataupun undang-undang, supaya kita nak rasa kita nak bebas, kita tak nak siapa-siapa pun mengongkong kita. Dan seterusnya ialah angkuh dan juga sombong. Jadi orang yang angkuh dan sombong ni dia akan rasa diri dia lah yang bagus, yang baik, dan dia rasa apa juga yang dibuat tu tadi orang lain tak perlu nak sibuk dengan apa yang dia lakukan. Dan seterusnya terpengaruh dengan tingkah laku yang buruk, sama ada daripada kawan-kawan kita ataupun melalui media sosial dan sebagainya. Jadi antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat apakah dia kesan melakukan dosa. Antaranya ialah kesan-kesannya ialah susah menerima teguran dan nasihat. Kenapa dia susah menerima teguran nasihat? Sebab hatinya tu dah sentiasa ada titik hitam. Bila kita buat dosa, titik hitam lagi, lama-lama hati tu menjadi keras kan. Orang kata diselubungi dengan titik hitam tadi, akhirnya dia pantul lah. Orang kata susah nak menerima nasihat. Mantul kan. Dia bagi nasihat je, dia mantul balik. Bagi nasihat je mantul balik. Sebab apa? Hati tu dah keras. Jadi ni antara kesan daripada
apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kesan yang kedua, hati ini sentiasa resah dan juga gelisah. Sebagaimana hadis Nabi tadilah, orang yang melakukan dosa dan kesalahan dia akan sentiasa resah, dia akan rasa gelisah, sebab dia sentiasa takut dengan perbuatan ni tadi. Kalau dia tak takut pun dengan Allah, dia akan takut orang tahu, orang akan pandang dia macam mana dan sebagainya. Okey. Lebih lagi kalau dia ada perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya yang ketiga ialah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh ahli masyarakat. Jadi ini antara kesan apabila seseorang itu melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hanya setakat itu saja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam waktu yang seterusnya untuk melihat perincian tajuk-tajuk yang seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat buat kita untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi sebagai hamba Allah yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hendaklah kita sentiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kiralah sama ada dosa tadi merupakan dosa kecil ataupun dosa besar. Sekian dulu daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.